Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati. Setelah SPRM mengesahkan bahawa bekas Perdana Menteri Ismail Sabri adalah suspek, ada satu tulisan yang saya mahu kongsi kepada anda, di mana satu berita buruk untuk penyokong Ismail Sabri. Dikategorikan sebagai suspek bererti Ismail Sabri hampir pasti bakal didakwa. Saudara-saudara, sekiranya Ismail Sabri didakwa dan didapati bersalah, agak-agak apa yang akan berlaku sudah pasti dikenakan tindakan undang-undang, antaranya ditangkap di penjara. Persoalannya berapa lama penjara dan berapa lama tempoh hukuman untuk Ismail Sabri. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara, sebelum kita teruskan di dalam isu ini, di bawah saya selitkan produk sangat sesuai untuk bulan puasa ini. Anda boleh lihat produk ini, harga sangat berpatutan, sangat murah, dan Anda juga boleh memilih mana satu produk yang Anda mau. Silakan klik link di bawah. Saudara-saudara, tidak sampai 2 jam sebelum waktu berbuka puasa bertarik 3 Mac menurut tulisan daripada Syahbudin, rakyat Malaysia terkejut dengan kenyataan media SPRM berkaitan jumlah wang yang dirampas daripada bekas pegawai PM9 Ismail Sabri. Dalam kenyataan media, dinyatakan jumlah wang yang dirampas kira-kira 170 juta dalam pelbagai mata wang beserta jongkong emas seberat 16 kg bernilai 7 juta. Artinya nilai keseluruhan rampasan ialah RM177 juta. Di mana ramai yang memperkatakan mengenai nilai rampasan wang tunai serta emas yang dianggap sungguh mengejutkan. Ada yang turut membandingkan dengan rampasan uang tunai ketika Najib ditahan dan disiasat polis sebelum ini, di mana jumlahnya ialah RM114 juta. Bagaimanapun uang tersebut sudah dipulangkan kepada Najib pada 17 Jun 2021. Lalu ada yang nakal memberi komen, Najib tidaklah lebih hebat kalau hendak dibandingkan dengan era Ismail Sabri berkuasa. Meskipun Najib lama merasa berkuasa, hari ini pula dalam sidang media yang diadakan, SPRM menunjukkan longgokan wang tunai berkenaan serta jongkong emas yang dirampas itu. Semua jadi heran bagaimana wang sebanyak itu dan dalam pelbagai mata wang antarabangsa boleh disimpan oleh mereka yang pernah berkhidmat dengan Ismail Sabri. Bagaimana ia diperolehi? Dalam sidang media, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menyatakan bahawa Ismail Sabri akan disiasat selepas ini. Azam Baki turut menyatakan Ismail Sabri akan dipanggil buat kali kedua. Dalam perlembagaan ini adalah hampir pasti bahawa masa depan bekas PM itu bakal penuh onak dan duri selepas ini. Daripada segi penemuan wang tunai beratus juta pula, Ismail Sabri adalah bekas PM kedua selepas Najib yang membawa kabar sebegitu kepada kita. Kiranya didakwa nanti, Ismail Sabri akan menuruti jejak dua bekas PM sebelum ini, Najib dan Muhyiddin, yang merasa turun naik mahkamah setelah tidak lagi berkuasa. Anda rasa apa yang akan berlaku kepada Ismail Sabri selepas ini? Adakah UMNO akan pecat Ismail Sabri kerana akan menjejaskan reputasi UMNO untuk menghadapi PRU16? Kita nantikan saja apa yang akan berlaku selepas ini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Satu pengakuan Perdana Menteri yang pasti menggemparkan seluruh ahli parlimen di Malaysia.
paling menggemparkan ahli parlemen kerajaan dan pembangkang. Anwar Ibrahim mendedahkan pengkhianat. Ini pengkhianat paling dinantikan pengumuman oleh Anwar Ibrahim, di mana berjumlah 57 ahli parlimen yang saya boleh katakan sebagai pengkhianat. Saudara-saudara yang saya amat hormati, menurut Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, 57 MP pembangkang hianati usaha reformasi institusi parlimen. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan tindakan 57 MP pembangkang yang tidak menyokong RUU Perlembagaan Pindaan 2025 yang diluluskan di Dewan Rakyat sebagai telah mengkhianati usaha reformasi institusi parlimen. Persoalannya, kenapa hanya 57 ahli parlimen pembangkang, sedangkan kita tahu di dalam PN saja ada 70 lebih MP. Maknanya yang lain menyokong usaha reformasi institusi ini. Adakah mereka juga akan berpaling dada dan menyokong Anwar Ibrahim? Oke, baik saudara-saudara, sebelum saya teruskan di dalam isu ini, saya nak ambil masa sekejap untuk mengambil kesempatan kamu memohon jasa baik Anda untuk klik produk di bawah. Nah, di sini ada beberapa produk yang saya selitkan. Anda boleh lihat harga murah, cukup berpatutan. Saudara-saudara, dalam artikel daripada Astro Awani, namun ini tidak mengejutkan memandangkan gerombolan yang sama juga telah merobek serta menginjak demokrasi parlimen dengan menyekat sidang Dewan Rakyat sebelum ini, kata Setiausaha Akbar Kanan kepada PM Tunku Nasrul Abaida dalam taklimat harian oleh pejabat Perdana Menteri pada Selasa. Tunku Nasrul menambah, sokongan penuh 2/3 ahli parlimen dalam meluluskan RUU berkenaan adalah membuktikan betapa kukuh dan stabil kerajaan Madani di bawah pimpinan Anwar. Dalam pada itu dia berkata, Perdana Menteri turut menyampaikan penghargaan kepada ahli parlimen yang telah memberi sokongan penuh kepada pindaan tersebut, yang menjadi reformasi penting dalam memberikan kematangan kepada sistem demokrasi negara. Itu membuka ruang kepada parlimen untuk menjalankan fungsi dengan lebih bebas serta menjadikan parlimen sebagai mercu tanda kebebasan bersuara, kata Tunku Nasrul lagi. Jadi saudara-saudara, persoalan yang utama adalah pindaan RUU itu diluluskan dengan sokongan majority 2/3 ahli parlimen menerusi undian belah bahagian, di mana 148 undi menyokong, 57 tidak mengundi dan 17 tidak hadir. Maknanya ada beberapa ahli parlimen daripada pembangkang yang menyokong usul ini mengikut pemahaman saya. 148 undi menyokong. Jadi saudara-saudara, menurut Anda MP PN saja ada 70 lebih MP kalau saya tak silap. Mungkin bila ditolak dengan MP bersatu yang sebelum ini berpaling dada, mungkin ada MP pembangkang yang lain yang juga menyokong usul ini, menyokong usaha reformasi institusi parlimen. Anda rasa adakah daripada MP pembangkang selepas ini yang akan berpaling dada dan menyokong Anwar Ibrahim? Apa komen Anda?